Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah yang dimuliakan pengerusi serta ahli jawatan kuasa pentadbir Masjid Muhajirin, yang dimuliakan para penonton juga. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan memasuki di dalam bulan Zulhijjah. Alhamdulillah setelah kita ditinggalkan bulan yang mulia ini, bulan Ramadan, kemudian disambut pula dengan bulan Syawal, kemudian bulan Zulkaidah, dan insya-Allah beberapa hari kita akan memasuki bulan dipanggil bulan Zulhijjah. Dan dalam bulan Zulhijjah ini sebenarnya banyak kelebihan. Bermula daripada 1 hingga 10 Zulhijjah. Maka itu ada yang mengatakan bulan di dalam bulan 1 hingga 10 Zulhijjah ini lebih baik daripada 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Tetapi ada juga yang mengatakan bahawasanya bulan Ramadan di akhirnya 10 malam yang terakhir itu adalah lebih baik daripada malam-malam yang lain, kerana di dalam bulan Ramadan yang akhir ialah mempunyai Lailatul Qadar. Tapi ada yang mengatakan bahawasanya 1 hingga 10 ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajr walayalin ashr, yang bermaksud demi waktu fajar dan 10 malam, iaitu malam daripada 1 hingga 10. Itulah yang dikatakan sebagai ahli tafsir di dalam bulan Zulhijjah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di sini akan saya bawakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari mengatakan, mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadzal ashr. Qalu walal jihad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihad illa rajulun haraja yuhatir bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in, atau kama qala, yang bermaksud tidak ada malam yang lebih utama daripada amalan di 10 hari. Sahabat bertanya, tidak pula jihad ya Rasulullah? Baginda menjawab, tidak juga jihad, kecuali orang yang keluar mempertaruhkan jiwa dan hartanya, lalu dia kembali tanpa membawa sesuatu apapun. Tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian, berkata Syekh Muhammad Nuaim, sesungguhnya ramai daripada orang Islam tidak mengetahui tentang kelebihan 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Sesungguhnya ia lebih afdal daripada hari-hari bulan Ramadan, kerana bersandarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari di dunia ini ialah 10 hari pertama di dalam bulan Zulhijjah. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ambillah kesempatan ini. Kita telah ditinggalkan dipanggil malam nisfu Sya'ban. Kita juga telah ditinggalkan malam Isra' dan Mi'raj. Kita juga telah ditinggalkan malam dipanggil malam Lailatul Qadar. Jangan sampai kita tinggalkan pula malam atau kelebihan di dalam bulan Zulhijjah ini. Ambillah peluang ini, kerana orang bagi mereka yang ingin berpuasa, boleh berpuasa pada 1 hingga 9 bulan Zulhijjah. Manakala 10, 11, 12 dan 13 mereka diharamkan untuk berpuasa. Apakah ada di dalam bulan Zulhijjah ini? Di antara di dalam kelebihan bulan Zulhijjah ini, dan bulan Zulhijjah ini ada dipanggil hari Tarwiyah, iaitu hari bila mana orang yang mengerjakan ibadah haji, mereka ingin mengerjakan haji pada hari 8 Zulhijjah ini, hari Tarwiyah, mereka perlu berada di Mina. Kemudian apabila sampai pada hari yang seterusnya, itu hari yang ke-9, orang yang mengerjakan ibadah haji ini mereka perlu berada di Arafah.
Kemudian begitulah seterusnya pada 10 Zulhijjah, itulah yang dipanggil hari nahar, iaitu hari yang mana dibolehkan untuk kita penyembelihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang bermaksud sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Muhammad nikmat yang cukup banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka sembahyanglah untuk Tuhanmu dan sembelihlah, yakni sembelihlah ibadah korban. Dan terjadinya ibadah korban ini, penyembelihan, iaitu bermula pada 10, kemudian boleh juga dilakukan kita boleh juga dilakukan boleh juga kita lakukan 11 untuk korban, 12 dan juga hari yang ke-13 sebagai penyembelihan korban. Maka itu ambil kesempatan. Maka itu yang dikatakan bahawasanya bulan haji ini ataupun 1 hingga 10 di dalam bulan Zulhijjah ini lebih lagi afdal. Lagi-lagi bagi mereka yang ingin berpuasa pada hari yang ke-9 Zulhijjah. Sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda, bagi mereka yang berpuasa pada 9 Zulhijjah, mereka akan diampunkan dosanya, iaitu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Allahu Akbar. Ini belum lagi waktu kita melakukan ibadah korban, iaitu 10 hari, iaitu hari nahar. Belum lagi kita melakukan ibadah korban. Kerana apa? Bila mana kita berkorban, pahala korban ini tadi, Masya Allah, sehinggakan Nabi SAW mengatakan, sehinggakan bulu daripada korban kita ni tadi, katakan seekor kambing akan dikira 10 kebajikan, akan dikira 10 daripada setiap helai bulu ni tadi akan diampunkan dosanya, dan daripada setiap bulu ni 10 akan diberikan martabat, yakni kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pula dengan darah yang menitis? Bagaimana juga dengan tulang-tulang, daging, kemudian kita memberi kepada orang fakir miskin, bagi jiran dan tangga dan sebagainya? Masya Allah, sudah tentunya kelebihan yang cukup besar. Dan bagi mereka yang mengerjakan haji pula, Masya Allah, orang yang mengerjakan haji, al-hajjul mabrur, kata Nabi SAW, laisa lahul jaza illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah lah akan memberikan dia, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, sekiranya haji yang mereka lakukan itu tadi haji yang mabrur. Moga-moga insya-Allah bagi mereka yang berkesempatan untuk pergi haji pada tahun ini, alhamdulillah. Begitu juga pada dengan tahun yang lepas, kerana kita sekarang ini berada di dalam pandemik COVID-19. Kita warga Singapura tidak dibenarkan dahulu untuk pergi haji semenjak pada tahun lepas. Begitu jugalah dengan tahun ini, masih lagi belum boleh untuk kita melakukan ibadah haji. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, walaupun tidak kita ni tadi melakukan haji, bagi mereka yang mungkin sudah dapat kota, sepatutnya mereka pergi untuk melakukan ibadah haji pada tahun lepas. Kerana terkendala mereka pergi pada tahun ini pun tidak dibenarkan juga. InsyaAllah mungkin pada tahun-tahun yang akan datang. Bagi mereka yang tidak berkesempatan, kemudian telah mendapat kota tetapi tidak boleh pergi, jangan risau, tetapi ada peluang untuk kita ni tadi meraih pahala haji. Begitu juga bagi mereka yang belum pernah mengerjakan haji, belum lagi bagi mereka ni tadi terlintas hati untuk berdaftar pergi haji, tetapi jangan risau, insya-Allah mereka boleh mendapat pahala haji sewaktu mereka berada di Singapura. Itu dikatakan korban tanpa haji. Korban kita boleh lakukan walaupun kita tidak terpilih untuk pergi haji pada tahun ini, tetapi korban boleh kita lakukan pada bila-bila, di mana tempat pun. Kemudian haji ni pula ada waktunya, itu hanya di dalam bulan Zulhijjah. Tapi walau bagaimanapun kita boleh meraih pahala haji walaupun kita ni tadi berada di Singapura. Apakah di antaranya pahala yang kita boleh raih tentang ibadah haji ini? Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah membelanjakan orang lain untuk menunaikan ibadah haji. Alhamdulillah bagi mereka yang berpeluang
ataupun mereka ni tadi mempunyai harta yang lebih, bagi mereka yang nak sponsor orang yang nak beribadah, melakukan ibadah haji, silakan. Alhamdulillah. Walaupun sekarang ini mungkin tahun-tahun yang lepas haji ni hanya lebih kurang 12,000, 13,000 lah. Kalaupun tidak kita ni tadi sponsor untuk orang tersebut melakukan ibadah haji 12,000, kita hanya mampu 5,000 sekalipun, insya-Allah Allah akan memberikan pahala seperti pahala haji. Maka itu tuan-tuan, Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimallah pernah melakukan, bahkan setengah ulama juga telah memberikan hadiah untuk keluarga jemaah-jemaah haji atau membelanjakan jemaah-jemaah yang nak melakukan ibadah haji. Begitu juga di negara-negara Timur Tengah tuan-tuan. Misalnya terdapat banyak badan-badan Islam termasuk Rabitah Islami, Rabitah Al-Islam mengadakan kegiatan tahunan dengan menghajikan jemaah-jemaah yang pertama kali. Mungkin mereka yang nak melakukan ibadah haji pada ketika itu di kawasan yang berdekatan dengan Tanah Haram hanya mungkin 1,500 atau 2,000 rial sahaja. Jadi orang yang membelanjakan, orang yang pergi haji ni tadi, insya-Allah mereka juga akan meraih pahala haji. Mungkin kita di Singapura tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau mungkin ada saudara mara kita yang nak melakukan ibadah haji, mungkin kita ziarah mereka, kemudian kita ni alhamdulillah lah, kita bersalaman dengan mereka, mungkin hanya $50, $20, insya-Allah dengan cara yang demikian, bila mana orang yang melakukan ibadah haji dengan hanya $20, $50 yang kita beri ni tadi, mereka lakukan ibadah haji, insya-Allah dengan mereka membeli makan dan minum, tujuannya apa? Untuk memberikan kekuatan pada badan mereka, untuk mereka ibadah kepada Allah. Dengan cara ini pun juga kita akan dapat meraih pahala haji. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mengajar cara-cara melaksanakan haji ataupun umrah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuk ajar kepada kebaikan sama juga pahalanya seperti orang yang membuatnya. Jadi maknanya kita menasihati, kita mengajar orang yang nak melakukan ibadah haji, kita juga akan dapat pahala seperti haji. Mungkin bila mana dengan nasihat kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang pergi haji berada di Mekah ataupun di Madinah, dengan nasihat kita supaya kita banyak sabar dan sebagainya, dia teringat waktu mereka melakukan haji, kena banyak sabar, dan akhirnya kita yang menasihati dengan kesabaran ini juga akan meraih pahala haji sebagaimana mereka yang melakukan ibadah haji. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kemudian apakah di antara kelebihan ataupun pahala yang boleh dapat mereka raih, iaitu membantu jemaah haji dan umrah. Alhamdulillah, ramai kalangan orang-orang, terutama sekali bagi mereka yang mungkin pergi haji dalam keadaan yang tidak ada kekuatan untuk berjalan, lalu mereka didorong atau ditolak, alhamdulillah, dengan orang yang menolaknya, dengan wheelchair, insya-Allah orang yang menolak ini juga akan mendapat pahala seperti orang yang melakukan haji yang kita tolak itu tadi. Begitu juga dengan barang-barang yang kita mengangkat, bagi orang yang mengerjakan haji, mungkin barang-barang ni tadi, mereka ni tadi bawa banyak, mungkin berat-berat barangnya, kita yang melihatnya, alhamdulillah, kita pun dapat menolongnya untuk meringankan bila mana kita melihat seseorang itu mengangkat barang yang cukup berat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya umrah pada bulan Ramadan. Umrah pada bulan Ramadan ni tuan-tuan, masya-Allah, bukan senang-senang kita boleh dapat. Sebab mungkin dalam bulan Ramadan ni tadi, bila mana mereka nak melakukan ibadah umrah ni tadi cukup mahal, berganda mungkin harganya, kita tidak berkemampuan. Tetapi bagi mereka yang pergi umrah pada bulan Ramadan, mereka akan mendapat pahala seperti pahala haji, sebagaimana Nabi SAW bersabda, fa idza jaa Ramadan fa'tamari fa inna umratan fihi ta'dilu hajjah. Yang bermaksud, apabila datang musim bulan Ramadan, hendaklah, kata Nabi SAW, engkau mengerjakan ibadah umrah, kerana umrah di dalam bulan Ramadan
sama seperti seperti satu haji. Allahu Akbar. Kalau kita melakukan 2 kali umrah, besok kita larat untuk sambung lagi, kita lakukan kali yang ketiga, kita dapat pahala haji yang ketiga kali. Allahu Akbar. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menghadiri majlis atau kelas di masjid. Sekarang kita tahu bahawasanya masjid masih lagi tutup untuk para jamaah untuk belajar ilmu atau agama. Tetapi walau bagaimanapun, alhamdulillah pihak masjid telah membuka kepada para penonton sekalian, para jamaah untuk belajar ilmu melalui alam maya, seperti diadakan seperti Zoom dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun, kita belajar ilmu dalam keadaan alam maya seperti sekarang ini, dalam keadaan pandemik. InsyaAllah, moga-moga dengan usaha masjid mengadakan majlis seperti ini ataupun majlis ilmu secara ini, insyaAllah moga-moga kita doa, insyaAllah kalau sekiranya kita mendengar ceramah ataupun pengajaran yang diajar oleh asatizah kita yang mungkin sebelum ini berada di masjid, tetapi secara langsungnya kita berada di alam maya ini, insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima segala amal kita dan juga moga-moga ianya juga akan mendapat pahala seperti haji. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang solat fardu di masjid secara berjamaah. Orang yang seperti ini rajin solat di masjid berjamaah akan bukan saja mendapat pahala 27 darajat kerana apa berjamaahnya, mereka sebenarnya juga akan mendapat pahala seperti pahala haji. Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi sekarang ini, maaf katalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agak sukar untuk kita ke masjid secara biasa, kecuali dengan secara kita booking. Kita booking, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah alhamdulillah sudah ada kelonggaran sekarang ini. InsyaAllah akan datang, akan dibuka lebih ramai lagi untuk kita solat berjemaah di masjid, kerana kita akan mendapatkan pahala seperti pahala haji. Kemudian ada lagi tak pahala, walaupun kita tidak mengerjakan ibadah haji, hanya mungkin kita dapat pahala korban sahaja, tetapi kita boleh mendapat pahala haji di Singapura khususnya. Boleh. Apa dia? Di antaranya ialah pahala akan mendapat seperti pahala umrah dengan mendirikan solat di Masjid Quba ataupun di Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di Masjid Quba ni berada di Madinah. Orang yang berada di Mekah agak berjauhan, lebih kurang hampir 400 lebih kilometer daripada Mekah dan Madinah. Ketika itu orang-orang Madinah pun merasa ia agak jauh untuk melakukan ibadah umrah ke Mekah, kerana pada waktu itu perjalanan hampir 1 minggu ataupun mungkin 1 minggu lebih perjalanan. Apatah lagi bagi kita yang jauh sekali berada di Singapura. Adakah kita boleh mendapat pahala seperti pahala umrah sebagaimana orang-orang ahli Ansar, itu orang-orang Madinah? Bagi mereka ni tadi, bila mana mereka lakukan solat di Masjid Quba yang berada di Madinah, mereka akan mendapat pahala seperti umrah. Allahu Akbar. Bagaimana kita jauh, bagi kita orang Singapura ni jauh dengan Mekah Al-Mukarramah. Adakah kita boleh meraih pahala umrah? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita boleh dapat pahala umrah seperti mana orang-orang Ansar ataupun orang-orang Madinah tu tadi, mereka berada di Madinah, mereka akan dapat pahala hanya mereka solat di dalam Masjid Quba. Kita juga boleh dapat meraih pahala umrah sekiranya kita solat duha di masjid. Allahu Akbar. Kemungkinan agak sukar juga untuk sekarang ini kita untuk mendatangi masjid pada waktu duha, tetapi kalau kita mempunyai peluang akan datang, insya-Allah jangan sampai kita lepaskan. InsyaAllah mungkin pandemik ini tadi akan hilang. Apabila sudah hilang, kita dibenarkan untuk masuk ke masjid 24 jam ataupun senantiasa boleh untuk kita masuk dalam masjid. Ambil peluang ini. Sekiranya dibolehkan untuk kita masuk pada waktu sembahyang duha, maka kita masuk, ambil peluang ini untuk kita meraih pahala umrah. Tetapi di samping itu juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jangan sampai kita ni tadi lepaskan peluang juga untuk kita solat duha bersama-sama dengan keluarga di rumah. Kerana kelebihan orang yang solat duha ni pun agak besar juga di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pengajaran dan kaitan simbolik ibadah haji dan umrah, korban, serta sejarahnya. Sebagaimana kita tahu tentang sejarah dan asal usul korban ni tadi, bermula pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan asal usul korban ini bermula pada zaman Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam tergolong orang yang agak kaya. Beliau telah berkorban sebanyak 1,000 ekor kambing, kemudian 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Para malaikat dan orang ramai tercengang kagum menyaksikannya. Kerana apa? Kehebatan Nabi Ibrahim alaihi salam yang diberikan kekayaan yang cukup besar. Nabi Ibrahim menyatakan, kesemuanya ini tiada artinya. Kata Nabi Ibrahim, kesemuanya ini tidak ada artinya bagi aku. Demi Allah, katanya, jika saya dikurniai Allah seorang anak lelaki, nescaya akan saya sembelih pada jalan Allah. Allahu Akbar. Bayangkan tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika itu mempunyai kekayaan yang cukup banyak. Tetapi bagi beliau ini, bila mana ada kekayaan tetapi tidak ada keturunan, maka itu Nabi Ibrahim alaihi salam senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapat cahaya mata. Kemudian Nabi Ibrahim pun berdoa di sisi Kaabah. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun kabulkan segala doa Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Ibrahim berdoa dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas salihin. Inilah doa Nabi Ibrahim. Walaupun ianya agak pendek tuan-tuan, tapi maknanya yang cukup mendalam. Ia mengeluh Nabi Ibrahim kerana apa? Diberikan kekayaan, tetapi kekayaan merupakan anak ataupun keturunan belum ada ketika itu. Maka itulah Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa kepada Allah agar beliau ni tadi dikurniakan anak. Ya Tuhanku, Rabbi habli, kurniakanlah aku seorang anak lelaki yang termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Bayangkan tuan-tuan, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau ini digelar sebagai Abul Anbiya, bapa kepada para nabi. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, tatkala itu jugalah Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia anak yang cukup soleh. Bukan itu saja, malahan anak-anak beliau ni tadi di kalangan golongan para nabi. Maka itu Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya, ini bapa kepada para nabi. Yang pertama sekali anaknya ialah Nabi Ismail alaihi salam dengan ibunya yang dipanggil Siti Hajar. Setelah itu Siti Sarah, isteri yang kedua Nabi Ibrahim AS ini juga kemudian melahirkan anak yang bernama Ishak. Kemudian daripada Ishak melahirkan pula Yaqub, daripada Yaqub melahirkan pula Yusuf dan seterusnya. Maka itulah Nabi Ibrahim digelar sebagai Abul Anbiya. Kemudian tuan-tuan, tatkala usia Nabi Ismail AS telah mencapai kira-kira 7 tahun dan telah dapat berjalan dengan agak berjalan dengan baiklah, Nabi Ibrahim bermimpi kepada Allah Subhanahu wa taala, bermimpi dapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Sudahlah lama tidak mempunyai anak tuan-tuan dan perempuan sekalian. Setelah itu barulah dapat anak, hampir 7 tahun, boleh berjalan dengan baik. Kemudian kacak lagi, senantiasa Nabi Ibrahim AS peluk, cium dan sebagainya. Tiba-tiba dapat perintah mimpi untuk disembelih anak yang ditunggu lama tu. Keesokan harinya, itulah yang dipanggil sebagai Hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ini iaitu pada 8 hari bulan Zulhijjah. Nabi Ibrahim AS bermimpi. Tarwiyah ini bermakna fikir-fikir. Apakah mimpi dia ni datang daripada Allah ataupun daripada syaitan? Mimpi kerana sembelih anak ni. Dan Nabi Ibrahim AS sebelum tu sembelih 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, 100 ekor unta, terlalu banyak. Tetapi anak seorang ni tadi kemudian nak disembelihnya. Adakah ianya datang daripada Allah ataupun daripada syaitan?
Kemudian begitulah Nabi Ibrahim alaihissalam berfikir. Maka itu hari Tarwiyah itu dipanggil hari berfikir. Kerana ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam berada di Mina. Berada di Mina, kemudian berfikir. Kemudian keesokan harinya itu hari yang ke-9. Yang itulah dipanggil sebagai hari Arafah. Ketika itu Nabi Ibrahim berada di Arafah. Sekarang ini bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji pada setiap 9 hari bulan Zulhijjah, semua jemaah-jemaah haji berada di Arafah. Al-Hajju Arafatun. Haji itu berada di Arafah, sehingga orang yang pergi haji tidak melakukan ataupun tidak berada di bumi Arafah, maka haji mereka tidak dikira sebagai sah. Tuan-tuan, Arafah ni maknanya apa? Mengetahui. Dan barulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui, kerana mimpi itu adalah memang sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hari yang ke-10, iaitu hari yang dipanggil 10 Zulhijjah, yang dibenarkan untuk kita berkorban sebelum kita datang ke pandemik COVID-19. Alhamdulillah, bagi kita rakyat Singapura telah pun melihat bagaimana korban penyembelihan dilakukan bermula pada 10 hari bulan Zulhijjah. Setelah kita solat hari raya, maka kita berada di masjid juga menunggu giliran untuk kita penyembelihan ataupun penyembelihan korban kita. Tapi alhamdulillah, walau bagaimanapun kita tidak boleh lakukan di Singapura, tapi ramai juga rakyat kita, terutama kita muslimin dan muslimat kita Singapura, alhamdulillah, mereka juga teruskan berkorban ini di luar negeri. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka pada 10 Zulhijjah inilah maka Nabi Ibrahim membawa anaknya Nabi Ismail untuk upacara penyembelihan. Peristiwa ini telah dilukiskan di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Yang bermaksud, maka tatkala anak itu iaitu Ismail sampai pada usia sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Nabi Ismail alaihissalam pun menjawab, hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Memang bertepatanlah, memang bertepatan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya kita inginkan mendapat anak yang saleh, singkat saja doanya. Itulah doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Perbanyakkan baca doa ini, insya-Allah akan mendapat anak yang saleh. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika itu Nabi Ismail hanya berusia 7 tahun lebih kurang. Kemudian bila mana disampaikan ayat daripada Allah Subhanahu wa taala mengenai mimpi untuk disembelihkan Nabi Ismail, apa jawab Nabi Ismail ketika itu masih dalam usia yang begitu kecil, tetapi begitu kecilnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Ismail tentang kesalehannya. Apa jawab Nabi Ismail? Hai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya-Allah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Maka dengan ikhlasnya Nabi Ismail alaihissalam mengatakan bahawasanya buatlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau inilah perintah daripada Allah, lakukanlah wahai ayah. Masya-Allah. Bayangkan kita tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau sekarang ini anak yang sekecil 7 tahun, masya-Allah, kita mempunyai anak yang soleh seperti Nabi Ismail 7 tahun. Bayangkan daripada semenjak usia 7 tahun, bagaimana kalau mereka sudah dewasa nanti. Dan anak yang seperti inilah
kalau sekiranya kita sebagai orang tua mendidik mereka, kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, nescaya kita akan didoanya oleh si anak ni tadi. Maka itu kata Nabi SAW, iza mata banu adama inqata amaluhu illa min salas, atau kama qala, sekiranya anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus kecuali 3 perkara ini. Di antaranya ialah waladin salihin yad'ulah, anak yang salih, iaitu mendapat anak yang salih inilah nanti kalau besok kita tidak ada, orang tua dah tak ada, anak yang salih inilah akan mendoakan untuk orang tuanya. Mendoakan apa? Untuk mendoakan kebaikan. Masya Allah. Walaupun kita dah tak boleh beramal lagi, waktu kita berada dalam kubur kita dah tak boleh beramal lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetapi kita akan senantiasa akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang sudah mati dah tak boleh buat apa-apa, dah tak boleh melakukan ibadah lagi, apatah lagi tak boleh berkorban, tidak boleh mengerjakan haji, tidak boleh sembahyang, dah tidak boleh puasa. Tetapi bila mana mempunyai anak yang soleh, kita tidak dapat mengerjakan ibadah haji, anak kita yang soleh ni tadi, mereka akan mengerjakan ibadah haji waktu berada di Mekah dan Madinah, dia mendoakan kita, Masya Allah, dan kita juga akan mendapat pahala seperti mereka juga. Begitu juga dengan bersedekah, tuan-tuan. Kalau kita hidup senantiasa bersedekah, waktu kita berada di dunia, kita mempunyai harta yang banyak, peluang kita untuk bersedekah saja. Dan sedekah ini tadi akan memanjangkan pahala kita, tidak akan stop, tuan-tuan. Walaupun umur kita akan stop, akan terhad sampai situ saja, tetapi amal ibadah kita ni akan berterusan sehinggalah hari qiyamah. Kita berada di dalam kubur, bila mana kita berada di dalam kubur, kita akan mendapatkan ketenangan yang sebesar-besarnya, sehinggalah akhir kiamat datang. Sebagaimana dikatakan nanti setiap orang berada di dalam kubur, setiap itulah akan disoal oleh para malaikat. Tetapi orang yang beramal salih, mereka akan disoal, kemudian akan dijawab dengan soalan-soalan tersebut, dan mereka setelah itu tidak akan disoal lagi, sehinggalah kata malaikat mengatakan, rehatlah sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Itulah di antara tentang sejarah serba sedikit tentang asal usul berkaitan dengan ibadah korban. Dan alhamdulillah sehingga sekarang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, asal usulnya daripada Nabi Ibrahim. Bayangkan hampir lepas ribuan tahun, kita sekarang ini alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, cara pengorbanan yang dilakukan pada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, alhamdulillah sampai sekarang ini kita terapkan. Alhamdulillah, walaupun mungkin hanya 2 tahun tidak dapat kita melaksanakan ibadah korban kita di Singapura, tetapi alhamdulillah kita masih lagi boleh berpeluang untuk berkorban di luar negara. Walaupun kita tidak dapat melihat syiar korban ni tadi, kita tidak dapat melihat kambing, kita tidak dapat memakan daging kambingnya, daging korban kita, tetapi sekurang-kurangnya alhamdulillah kita sudah keluarkan harta kita ke jalan Allah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan fasalli li rabbika wanhar, iaitu penyembelihan korban. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, maka itu saya katakan pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ambillah sekali lagi peluang ini, kerana peluang ini hanya setahun sekali. Bulan Zulhijjah kita akan didatangi hanya setahun saja. Maka itu ambil peluang ini untuk kita banyakkan ibadah kita, banyakkan kita melakukan sedekah, berbuat baik dengan jiran-jiran tetangga kita. Begitu juga sama ada jiran kita ni tadi di kalangan orang Muslim ataupun orang Islam maupun orang yang bukan Islam. Kalaupun kita ni tadi diberikan kelebihan, kita hendaklah berkongsi antara satu dengan yang lain. Hendaklah kita ni tadi, bila mana kita melihat ada orang yang berdekatan dengan kita, jiran kita yang susah dan sebagainya, tidak kira agama dan bangsa, maka digalakkan untuk kita ni tadi membantu antara satu dengan yang lain. Mungkin sebagai penutup, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak menceritakan satu kisah, dan Nabi telah mengkisahkan ini kepada para sahabat. Suatu ketika ada seorang lelaki berjalan. Bila mana berjalan ni tadi, lelaki tersebut dalam keadaan kehausan yang cukup amat. Tengah dalam keadaan berjalan ni tadi, tiba-tiba dia menjumpai sebuah perigi lah, sebuah mungkin
agak lekuk yang berisi air, kemudian dia turun ke dalam perigi ini minum air. Kemudian bila mana dia naik ke atas, dia melihat ada seekor anjing, tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan bila mana melihat anjing ni mungkin kita lari dan sebagainya lah, kerana najisnya anjing ni tadi, bila mana dia menjilat badan kita, kita perlu untuk membersihkan salah satu di antaranya dengan air tanah. Mungkin kita lari kerana tersebut, tetapi tidak ada masalah, tidak ada salah kalau kita memikirkan walaupun anjing ni tadi seekor binatang yang mungkin kita tak nak dekati dia, tetapi dia mempunyai perasaan hati, tuan-tuan. Dia mempunyai perasaan. Kadang-kadang kita bila mana melihat si anjing atau binatang-binatang yang lain boleh melelehkan air mata, tuan-tuan. Tapi anjing tersebut ni tadi sedang dalam keadaan menjilat-jilat tanah. Bermakna tuan-tuan, kita sebagai manusia, walaupun kita mungkin haus sangat, mungkin tidaklah sampai kita untuk menjilat tanah, tuan-tuan. Bagaimanapun kita akan berusaha untuk menggali air, untuk mendapat air, menggali-gali, tidak sampai untuk menjilat-jilat tanah. Bayangkan si anjing ni tadi sehingga menjilat-jilat tanah, kelihatan dia agak kurus kering. Si laki-laki tersebut akhirnya turun lagi ke bawah untuk menadahkan air, kemudian naik ke atas, memberikan anjing tersebut itu diminum dengan secukupnya. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah kita ni tadi diberikan ganjaran kalau kita ni tadi berbuat baik dengan binatang seperti anjing ni? Kata Nabi SAW, orang yang memberi sesuatu kepada yang berperasaan, contoh seperti anjing ni tadi, kadang-kala dia meraung kesakitan, dia menangis kerana dia ni lapar dan sebagainya, boleh melelehkan air mata. Kenapa tidak kita menolong binatang tersebut? Bermakna tuan-tuan, kalaulah dengan binatang ni tadi kita melakukan kebaikan, bagaimana orang manusia yang mempunyai perasaan, tidak pun dia beragama Islam, mereka ni tadi beragama yang bukan Islam, maka itulah kita ni tadi dianjurkan untuk membantu siapa sahaja. Siapa sahaja kalau kita melihat kesusahan orang tersebut, maka kita membantu. Mungkin dengan cara kita ni menolong, memberikan makan, minum dan sebagainya. Maka itu kalau kita lihat dalam kita berkorban ni, waktu kita mengadakan melakukan ibadah korban sebelum pandemik 19, kita tengok, kita lihat banyak orang yang datang gotong royong, tuan-tuan. Ada yang hanya sembelih saja, kemudian ada yang menacik-nacik, ada yang membahagi-bahagikan, ada pula yang mengambil daging tadi kemudian disebarkan kepada fakir miskin, kemudian diberikan kepada jiran tetangga. Allahu Akbar. Ini sebenarnya satu perbuatan yang cukup baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita, alhamdulillah, semuanya, terutama sekali kita sebagai umat Islam, jangan lupa tentang kelebihan-kelebihan yang diberitahukan kepada kita, iaitu tentang bulan ataupun hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah hinggalah kepada 10 Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Dan 11, 12 kita diperbanyakkan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil peluang ini sebagai satu jalan ibadah kita untuk menambahkan pahala kita dalam keadaan kita ni tadi akhir-akhir zaman ni tadi. Kita tidak tahu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana akhir zaman ni tadi semakin dekat. Ambillah peluang ini, lebih banyak kita masa dengan keluarga kita, kita didik keluarga kita dengan ajaran-ajaran yang seperti ini, insya-Allah akan diberikan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.